Berikut kita lihat penyelesaian untuk mock test UPS 1 SM025. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, kita diberi d over dx. Kita diberi d over dx. X ln x equals to 1 plus ln x. Okey. Jadi kalau kita gerakkan dx tu ke sebelah kanan, kita akan dapat x d in bracket x ln x equals to all in bracket 1 plus ln x dx. Okey, kemudian kalau kita letakkan integration kiri dan kanan, maka sebelah kiri ni kita akan lihat integration dan differentiation dia akan hilang. So kita akan dapat x ln x equals to, untuk yang ni kita boleh integrate. Kalau kita integrate, kita akan dapat x plus integration of ln x dx. Okey. Jadi kalau kita jadikan integration ln x dx sebagai tajuk, maka kita akan gerakkan yang ini ke sebelah kiri. Okey. So kita akan dapat x ln x subtract to x equals to integration of ln x dx. Jadi untuk soalan ni kita nak nilai integration ln x dx. So untuk kat sini kita punya jawapan adalah ni jangan lupa ya, kita mesti ada tambah c. Okey, tambah c. So jawapan dia adalah D. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, kita diberi soalan integration exponent to the power of e respect to x. Okey. Jadi kalau kita lihat kuasa dia adalah e. Jadi kalau kita integrate, ini ibarat constant. Kalau kita lihat, kalau kita integrate constant, maka step yang pertama kita akan salin je constant ni. Kemudian integration dengan dx ni dia akan hilang. So kita akan dapat 3x plus c. Sama juga untuk yang ni. Ni kita boleh tulis constant tu kita boleh keluarkan. Yang tinggal adalah integration dx. So kita boleh tulis constant tadi e to the power of e. Kemudian integration dengan differentiation kita boleh tulis x, kemudian kita akan ambil tambah c. So jawapan dia adalah e kuasa e x tambah c. So jawapan dia adalah c. Untuk yang ketiga, evaluate the integral 5 over x cube. So kita akan tukar dalam bentuk kuasa. So kita akan ambil 5x kuasa negatif 3. Okey, bila kita integrate, constant ni kekal. Kita integrate x ni, kita akan tambah 1 daripada kuasa. So kuasa yang baru akan jadi negatif 3 tambah 1, dia akan dapat negatif 2. Dan kita akan bagi dengan negatif 2, kuasa yang baru. Kemudian tutupkan dengan tambah c. Dan kalau kita ubah bentuk penulisan, simplify, so kita akan tulis negatif 5 over 2. Kemudian x kuasa negatif 2 ni kita turunkan dia ke bawah. So kita akan dapat negatif 5 per 2x kuasa 2. So jawapan kita adalah B. Okey, untuk soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat, kita lihat bentuk integration kita adalah bentuk 1 over. Dan kita lihat denominator ni kuasa 1. Maka integration kita mesti dapat ln. Okey? Sebab kalau kita refer pada nota 1 over x, kalau yang ni mesti dapat ln x tambah c. Okey? Jadi untuk yang di sini kita boleh integrate. So kita akan dapat ln. Kita ambil semua yang di bawah tu, tetapi kita kena hati-hati. Kita kena differentiate yang di atas ni, yang dalam kurungan ni. Differentiate 5, 0. Differentiate negative 3x, kita akan dapat negative 3. So setiap benda yang baru untuk integration, letakkan dia di bawah. Okey, dan kita akan buat plus c. Okey. So jawapan kita lihat ini sama dengan jawapan untuk C. Negative 1 over 3, kemudian ln 5 over 3x. 5 in bracket 5 minus 3x and then plus C. Okey, untuk soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Okey, kita nak integrate. So bila kita nak integrate trigonometry, so kita kena ingat daripada differentiation, differentiate sin, kita akan dapat cos. Jadi bila kita nak integrate, kita akan baca daripada sebelah kanan.
Okay. Jadi untuk soalan ni kita boleh buat 2 cos 4 theta d theta equals to constant ni salin. Kita integrate cos. Integrate cos kita akan dapat sin. So kita akan tulis sin 4 theta. Okay. Tetapi kita kena hati-hati tutupkan dengan differentiate in bracket ni. So kita akan dapat 4. Kita kena perkan dengan 4. 4 ni datang daripada differentiation of 4 theta. So tutupkan dengan C. Jadi kalau kita simplify, kita akan dapat 1 over 2. Okay, 1 over 2 sin 4 theta plus C. Okay, so kalau kita refer, jawapan adalah B. Okay, untuk soalan yang ke-6. Okay, untuk soalan yang ke-6, kalau kita jumpa bentuk yang ni, fraction ni, kita kena ingat A plus B over C, kita boleh pecahkan satu per satu. So kita akan gunakan yang ni. Maka integral tadi kita boleh tukar kepada bentuk penulisan 3x over x plus 1 over x dx. So kita akan dapat 3 plus 1 over x dx. Jadi bila kita integrate 3 constant, kita akan dapat 3x, dan integrate 1 over x, kita akan dapat ln x, dan tutupkan dengan tambah c. Okay. So kita punya jawapan adalah 3x plus ln x tambah c. So jawapan ni adalah D. Okey, kita lihat soalan ni. Kita nak pilih U Untuk soalan ni kita nak pilih U. Okey, sekarang ni kita lihat soalan ni. Yang pertama ni adalah polinomial. Yang pertama polinomial, yang kedua pun polinomial. Selepas kita abaikan square root. Jadi bila dua bentuk sama, fungsi yang sama, maka kita gunakan substitution method. Okey, substitution method. Di mana U ni kita akan biasanya pilih kuasa yang paling tinggi. Kuasa yang paling tinggi. Sekarang yang pertama adalah U, yang pertama X tambah 3, satu lagi X kuasa 2 tambah max tambah 1. Jadi U ni mesti pilih kuasa yang paling tinggi. Square root tu kita abaikan dulu. Okay? So itu cara kita nak pilih U. Jadi untuk soalan yang ni kita hanya tentukan U tu yang mana. So jawapan dia adalah A. Okey, untuk soalan 8. Okey, untuk soalan 8. Okey, asalnya kita lihat soalan ni, dia ada dua function sama ada yang pertama adalah bentuk log, yang kedua adalah polinomial. Biasanya untuk dua fungsi berbeza, biasanya kita akan gunakan integration by part. Jadi kalau kita lihat substitution, kalau dua fungsi sama. Contoh, kalau yang pertama tu polinomial, yang kedua pun polinomial. Okey. Kemudian kalau integration by part, biasanya kita akan refer pada dua fungsi berbeza. Contoh macam ni lah. Yang pertama kita ada log. Yang kedua adalah polinomial. Dua fungsi berbeza. Sepatutnya soalan ni kita mesti guna integration by part. Tetapi kita lihat bila soalan log, adakah pasangan dia 1 per x? Jadi kalau kita jumpa soalan tu adalah log, fungsi log. Kemudian ada tak pasangan dia 1 over x? Okey. Kalau ada, maka kita jangan guna integration by part. Kita akan tukar kepada kaedah substitution. Ini adalah kes yang berbeza daripada yang biasa. Jadi apa yang kita buat, kita mesti guna substitution method di mana U tu mesti pilih sebagai log. U tu mesti pilih sebagai log. So kalau kita ambil U equals to ln, kemudian bila kita differentiate, kita akan dapat 1 over 3x, 1 over 3x, okay, multiply by differentiate in bracket, multiply by 3, so ini dx. Dan kalau kita simplify, kita akan dapat du equals to 1 over x dx. Okay. Jadi kita gunakan dua maklumat ni, kita tukar soalan kita ni dalam sebutan U berdasarkan dua maklumat ni. Okey, maklumat yang pertama adalah U, satu, dan maklumat yang kedua adalah du equals to 1 over x dx. So berdasarkan yang ni, tukarkan soalan tu kepada du. So bila kita tukar dalam du, maka yang di atas tu akan jadi U. Yang di bawah ni 1 over x dx. 1 over x dx gantian dia adalah du. Maka bila kita integrate daripada sini, dapatlah U kuasa 2 perkan dengan 2 dan tambah C. Kemudian
Untuk dapatkan jawapan, kita tukar balik. U ni adalah ln X. So, all in bracket ln 3X squared over 2 plus C. So, untuk soalan ni lebih sesuai. Jawapan dia adalah B. Okey, untuk soalan nombor 9. Okey, kalau kita jumpa soalan integration of X squared minus 1 over X plus 1 all squared and then multiply by X minus 2 respect to X. Okey, jadi kalau kita nak pecah ni, kita refer pada first denominator ni. Kalau kita nampak kuasa 2, maka kita akan ulang sebanyak 2 kali. Maka yang pertama tu kita akan ulang bermula dengan kuasa yang 1, kuasa 1. Kemudian kita akan ambil kuasa 2. Okey, kuasa 2. Kemudian yang terakhir adalah kita akan refer pada X minus 2. So, plus C over X minus 2 respect to X. So, jawapan kita adalah B. Okey. Jadi, bila kita lihat soalan ni, kita punya integration kita adalah X kuasa 3. Kemudian eksponen X kuasa 2 respect to X. Okey. Jadi, kalau kita lihat soalan ni, kita lihat yang pertama function kita bentuk polinomial. Yang kedua adalah eksponen. Jadi kalau kita lihat untuk integration by part, cara kita nak kenal kalau dua fungsi berbeza. Contoh macam ni tadilah, macam tadi. Yang pertama polinomial, yang kedua eksponen. Biasanya kalau dua fungsi berbeza, kita akan gunakan integration by part. Di mana U ni kita boleh gunakan panduan law pad. Okey. Macam contoh kat sini kita lihat yang pertama polinomial, yang kedua adalah eksponen. So kita akan lihat yang pertama tu adalah P, polinomial. Maka U tu mesti ambil X kuasa 3. Sebab panduan Lopez tadi. Kemudian yang dV tu yang baki ni. Okay, maka kita akan ambil dV adalah eksponen X kuasa 2 dx. Maka jawapan kita adalah P. Okay, jawapan kita adalah A. Okey, soalan 11. Kalau kita nak mencari area, okay, kita lihat area equals tu, kita tengok nilai yang kita nampak adalah 1 dan 2. 1 dan 2 ni, ini adalah nilai X. So, kita akan integrate respect to X. Kemudian function yang kita pilih, kalau nak ikutkan, bila kita gunakan formula ni, formula kita adalah Y dx. Y dx. Ini kita punya formula. Tetapi kalau kita nak kira, buat pengiraan, kita kena tukar Y tu sama dengan apa? Y itu adalah X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 dx. Okay? Maka ini adalah jawapan dia. Okey, kita akan ambil X kuasa 2 tolak 4X tambah. Okey, so ini jawapan dia adalah A. Okey, soalan 12. Okey, soalan 12. Kita nak mengkira, kita nak kira soalan 12 adalah nak mencari volume. Okey. For volume solid V. So V kita adalah sama dengan, dia mesti equals to pi. Okey, kalau kita rotate about 2 pi radian about y axis. Maksudnya kita akan rotate about y axis. Maka bila kita rotate about y axis, maka kita mesti gunakan integration respect to y. Okey. Dan bila sini dy, maka kita gunakan formula X kuasa 2. X kuasa 2. Jadi kalau kita nak ambil, kita boleh gunakan V equals to pi. Okey, so daripada sini, kita punya function kita adalah Y equals to square root of X. Okey. Sekarang ni kita nak gunakan kuasa 2. So asalnya kita akan ambil Y kuasa 2 sama dengan X. Okey. Jadi untuk dekat sini, kita nak X kuasa 2. Maka kita akan ambil Y kuasa 4. Okay, kita akan ambil Y kuasa 4. Sebab kita perlukan X kuasa 2. dy dan kita punya nilai Y kita adalah A sampai 2A. A sehingga 2A. Okay. Okay, maka di sini jawapan kita adalah pi. So jawapan dia adalah A. Okay, untuk dekat sini, okey, degree itu adalah yang ni. Yang pertama kita perlukan M. M merujuk kepada order M. Dan N tu merujuk kepada degree. Okey.
Jadi yang degree itu adalah, degree itu yang ni, yang kuasa ni. Okey, degree itu adalah kuasa. Maka n tu adalah sama dengan 2. N tu sama dengan 2. Okey. N sama dengan 2. Okey, kemudian order pula. Order ni dia merujuk kepada differentiation. Merujuk kepada dy dx tu. Kita lihat, kalau kita lihat dy dx tu adalah second derivative, maka m tu sama dengan 2. M sama dengan 2. So kita akan ambil m sama dengan 2, n pun sama dengan 2. Okey, kita nak dapatkan solution to dy dx. To dy dx minus 4y equals to 0. Okey, jadi kalau kita nak selesaikan ni, so kita boleh separate dy dx equals to 4y. Okey, 4y. Kemudian yang y ni saya boleh bawa ke sebelah kiri. Okey, kita boleh tulis 1 over y dy equals to 4 dx. Kita akan gunakan separable method. So, kita integrate kiri dan kanan. Sebelah kiri kita akan dapat ln y equals to integrate 4 dx. So, kita akan dapat 4x plus c. Dan kita nak dapatkan y sebagai tajuk. Maka kita boleh ambil e kuasa 4x. Kemudian tambah c. Okay. Tambah c. Ini asal dia lah. Tambah c. Tapi kita boleh ubah penulisan kita kepada y equals to e kuasa c. Ini kita boleh pecah. E kuasa c. Kemudian darabkan dengan e kuasa 4x. Okay. So dari segi penulisan tu, okay, dari segi penulisan, e kuasa c ni kita boleh wakilkan dengan satu constant. Ni e kuasa c ni kita boleh wakilkan dengan satu constant. Maknanya kita akan gunakan y. Kalau ikut soalan ni dia menggunakan c, so kita gunakan c yang besar, e kuasa 4x. Maka untuk soalan ni lebih sesuai, jawapan dia adalah A. Okey, soalan 15. Okey, kita nak arrange the step of the solving linear differential equation in correct order. Maksudnya step yang pertama apa yang kita kena buat untuk selesaikan linear differential equation. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama kita mesti jadikan standard form dulu. Differential equation ni mesti jadikan standard form dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapatkan integrating factor yang kedua. Okey, integrating factor. Kemudian bila kita dapat IF, kita akan gunakan IF ni darab kiri dan kanan. Maksudnya kita akan multiply the standard equation by integrating factor. Ini step yang ketiga. Okey. Selepas tu kita akan kita akan simplify. Kita akan simplify the left hand side to ni dalam bentuk product rule. So ini yang keempat. Kemudian kita akan integrate yang kelima. Kemudian barulah kita solve. Okey. So jawapan dia adalah C yang pertama. Okey, soalan nombor 16. Okey, kita dapatkan integrating factor. Jadi untuk dapatkan integrating factor, step yang pertama kita kena pastikan dalam bentuk standard form. Maka kita tanda ada satu sebarang constant ataupun variable sebelah dy dx. Jadi semua ni kena bahagikan dengan ataupun semua ni kena darabkan dengan x. Semua ni darab dengan x. Jadi kalau semua darab dengan x, kita akan dapat dy dx plus semua darab x. So dapat x equals to ni xy plus xy. Kemudian yang satu ni gerak ke sebelah kanan, so kita akan dapat x. Okey. So daripada sini baru kita tentukan integrating factor. Maksudnya kita akan ambil bacaan sebelum y ni.
maka integrating factor formula dia adalah exponent to the power of integration sebelah y ni, x dx. Maka kita akan dapat e kuasa integrate, yang ni kita dapat x kuasa 2 per 2. Okay, so kita punya IF kita adalah, jawapan dia adalah B. Ini jawapan dia ada negatif ya. So jawapan dia adalah positif, x kuasa 2 per 2. B jawapan dia. Okey, soalan 17. Soalan 17, kita tentukan exponential growth. Maksudnya graf kita dalam bentuk eksponen. Okey. Kalau kita direct question, direct function, kita akan gunakan y equals to exponent x. Ini kalau direct function kan. Tetapi sekarang ni dia dalam bentuk d over dt. Jadi kalau untuk d over dt, kita tak boleh gunakan mesti berdasarkan eksponen, ada eksponen. Okey, jadi kalau bentuk ini bentuk eksponen graf ni. Tetapi kalau bentuk d over dt, untuk menunjukkan graf tu bentuk sama dengan eksponen, dia mesti menggunakan bentuk function dx over dt equals to kx where k greater than 0. So, kalau kita gunakan d over dt, function yang sama bentuk eksponen ni adalah dx dt equals to kx. Okay, so jawapan dia adalah D. Okay, soalan 18. Okay, soalan 18, kita nak verify whether there is a root. Okay, kita tentukan adakah root ni berada di antara interval a to b for a continuous function fx except. Kita nak hati-hati dengan soalan kecuali except. Okay, sepatutnya dia mesti ada perubahan tanda pada nilai y tu. Y yang pertama dengan Y yang kedua. Kalau berbeza, maka kita boleh buat kesimpulan yang ini kita boleh tentukan root dia kalau ada syarat ini. Ataupun kita darab mesti less than 0. Okay, less than 0. Ini pun betul juga. Sebab bila salah satu ni negatif, maka jawapan keseluruhan ni kalau kita darab, dia akan dapat negatif. So ini betul juga. A betul, C ni betul, dan yang B ni adalah salah. Sebab contoh, katakan yang pertama ni bila kita ganti, dapatlah nilai dia adalah 3. Contoh, 3 ni adalah greater than 0, 1. Kemudian satu lagi kita ganti nilai, dapat sama dengan negatif 1. Ini yang less than 0. Maka bila kita ambil hasil darab, sepatutnya jawapan dia mesti less than 0. Sebab 3 darab negatif 1. Jadi untuk yang B ni salah. Okey, so yang D ni okey juga. Sebab dia mesti berbeza tanda. So jawapan dia adalah B. Untuk natural reaction ni, okey, yang pertama kita berdasarkan maklumat ni kita tukar dulu. Okey, katakan kita punya function kita adalah x sama dengan cube root of 7. Ini yang asal. Jadi kalau kita ubah y, yang ini kita boleh tulis x kuasa 3 sama dengan 7. Kemudian kita boleh ubah lagi penulisan. Kita gerakkan 7 itu sebelah kiri, maka kita dah dapat function kita. Fx equals to x cube minus 7. Dan kalau ni iteration, kita perlukan first derivative. So 3x squared. Okay. Kemudian kalau kita nak gunakan iteration, maka formula kita adalah x sub n plus 1 equals to x sub n. Okay, so kita gunakan formula ni, maka kita akan ambil x sub n kekal. Yang fx ni, sub n ni kita boleh ambil yang ni. So x sub n cube minus 7, kita letak all in bracket. Kemudian divide by differentiate ni, kita akan dapat 3x sub n square. Dan kalau kita samakan denominator, kita akan dapat 3x sub n squared. So ini dah silang, kita dapat 3x sub n cube. Kemudian yang sini kita boleh ambil negatif x n cube plus 7. Okay. Jadi kalau kita simplify ni, kita akan dapat 2x sub n cube plus 7 over
3x sub n squared. Sub n squared. Okay. So jawapan kita adalah A. Okay, kita dah beri cubic equation. X cube minus 4x minus 4 equals to 0. Okay. Kemudian is to be solved using neutralization method. If x equals to 2 is taken as the initial approximation of the solution, then the next approximation using the method will be, okay, maksudnya kita akan start dengan x naught. Okay, x naught kita, maka kita akan tulis macam ni. So kita akan mulakan dengan x naught equals to 2. Ini permulaan kita. Kemudian kalau nak ikutkan kita punya formula, x sub n plus 1 equals to x sub n. Kemudian subtract to function kita yang pertama adalah x kuasa 3 sub n tolak 4 x sub n minus 4, kemudian divide by ini all in bracket atau all in bracket, and then divide by first derivative. Kita definition ni kita dapat 3x kuasa 2 3x sub n square minus 4 minus 4. Okay, so yang pertama yang atas ni function yang asal, kemudian yang kedua ni differentiate daripada function yang asal ni. So kita akan dapat 3x squared minus 4. Okay, so kita ganti dengan nilai 2, maka next approximation, so x sub 1 equals to, okay, kita akan ambil 2 tolak dengan, okay, kita gantikan 2 kat sini. So 2 kuasa 3, jangan lupa in bracket, minus kemudian 4 darab 2, 8 tolak 4 bahagi dengan 3 darab 4, 12 tolak 4. Okay, ini kalau kita kira ini, kita akan dapat jawapan dia 5/2. So jawapan dia adalah B. Okay, soalan 21. Okay, soalan 21. Okay, trapezoidal rule give exact value of the integral when the integrand is a, okay, sepatutnya trapezoidal rule ni untuk bentuk yang bentuk curve. Saya bagi contoh, katakan kita ada bentuk curve, kita nak mencari shaded region ni. Okay, katakan ini kita punya x-axis. So yang ni, ini kita punya kawasan yang kita nak kira area ni. Okey, maka kita akan gunakan, disebabkan graf kita ni adalah bentuk curve, maka kita akan gunakan, kalau guna trapezoidal rule, maka kita akan ambil kawasan ini, area yang kita nak cari ini, kita akan kira dengan menggunakan bentuk trapezium. Seperti yang ni lah. Okay, bentuk trapezium. Okay, jadi kita nak cari yang curve ni, tapi kita akan gunakan formula trapezium. Jadi kalau kita dapatkan nilai yang tepat, exact value, kalau kita nak gunakan trapezoidal rule, dia mesti graf kita mesti bentuk linear juga. Contoh katakan saya ada ni, ini adalah X, ini kita punya graf. Dan kita nak mencari luas di bawah graf yang ni, A sampai B. Jadi kalau dapatkan exact value, mestilah graf function kita ni mesti bentuk linear. Okay, so jawapan dia adalah A. Kalau bentuk cubic ni bentuk curve. Kalau bentuk curve, jawapan kita hanya penghampiran je. Kuadratik pun sama juga, dia bentuk curve juga. Dan kalau polinomial, sebarang bentuk polinomial, dia akan bentuk curve. Bila curve, jawapan dia tidak tepat. Yang tepat kalau function kita bentuk linear function. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, jadi kalau kita nak gunakan trapezoidal rule, disebabkan nilai ni kita dah ada, maka kita terus je buat table. Kita akan buat table. So kita akan ada table X, kemudian kita akan pecah, kita ada satu kolom untuk X dan dua kolom untuk Y. So Y kita sekarang ni adalah, kita ambil function Y sama dengan fx. Sekarang kita punya function kita adalah fx. Okay, walaupun kita tahu function dia, kita boleh kira berdasarkan table ni. So kita akan buat X naught, kemudian X sub 1. X naught kita ni 0, X1 kita 1,
X2 kita adalah 2 dan X3 kita adalah 3. Okay. So saya pecah ni kepada 2 kolom. Okay, ni kita pecah 2. Okay. Jadi awal dan akhir ni kita akan masukkan nilai. Yang pertama 1, yang kedua adalah 0.1. Kemudian 1 dan 2 tu adalah 0.5. Seterusnya adalah 0.2. So kita jumlahkan ni 1.1, yang ini adalah 0.7. Jadi kalau kita gunakan trapezoidal rule 0 hingga 3 fx, okay, maka kita akan gunakan h. Okey, h kita tu adalah kita akan lihat kat sini. H kita adalah 1 sebab asalnya kita punya 0, kemudian bergerak pada nilai 1 terus. Jadi h kita tu adalah 1. H kita 1. Jadi kita akan gunakan H1 per 2 formula. Formula kita H over 2. Kemudian kita akan ambil nilai yang pertama 1.1. Kemudian nilai yang kedua. Nilai yang kedua ni kita kena ambil 2 darab dengan 0.7. Itu kaedah untuk trapezoidal rule. So kalau kita kira ni 1 per 2, so 5 per 2, maka jawapan akhir kita adalah 5 per 4. Ataupun sama dengan 1.25. So jawapan dia adalah B.